dia boleh poke, but technically you tak menang you punya lane. Oh, but interestingly enough, Pharsa dan juga Yi Sun-shin. Finally, So nampak pun muka Pharsa ni. Tadi baru kita cuba joke pasal dia yeah, dia tak ada mata. Look, she has her eyes covered. But anyways, yeah, Sicilian ataupun Pharsa, one of these characters akan pergi kepada bahagian gold lane. And you guys pun dah discuss like, oh yeah, you know, female players dorang suka pakai mage. Well, ini bukti dia. Kita akan bawa dia pergi ke kawasan gold lane. It's very meta, but very highly skill reliant. Ya, dan untuk saya kan, Lafel kemungkinan besar Sicilian akan berada di gold lane. Saya rasa lebih selamat Sicilian berada di gold lane berbanding dengan Pharsa. Sedangkan Pharsa dia sangatlah dependent dengan dia punya penjaga, dia perlu dijaga wings by walaupun ada kena ingat ada Hayabusa, ada juga raging sandstorm daripada Khalid tersebut. Pemilihan hero telah pun lengkap bagi kedua-dua pasukan sekarang ini. Pasukan Malaysia berlawan dengan pasukan Indonesia seperti permainan bola. Ini kata perlawanan adik-beradik. Siapakah yang bakal mendapatkan mata yang kedua pada match yang ke-7 sekarang ini? Lihatlah komposisi hero untuk kedua-dua pasukan di mana pasukan Malaysia telah bersiap sedia untuk memberikan saingan. Ya, betul tu. Kita nampak lagi ya Khalid di-pickkan pada hari ni. So, it will be a very interesting match. Tengok cara yang dimainkan Khalid tu. Dan adakah lane dominance dia mampu untuk menghentikan Kara punya Stampede. Walau bagaimanapun, ini match ke-7 kita pada hari ini. Mari kita lihatkan. And let's go guys. Jangan lupa untuk berikan kata-kata semangat untuk tim Malaysia kerana kita memerlukan skin-skin percuma itu. Ya, ini adalah match yang ke-7 di antara pasukan Kara berlawan GPX Malaysia berlawan dengan Indonesia. Walaupun ini adalah perlawanan yang ke-7, kedua pasukan mereka nak berhati-hati, mereka mahukan mata yang kedua. Lihat damage daripada Funi telah pun membanteraskan Yan ke belakang. Ya, betul tu, sangatlah tinggi damage dia, sangat early. Yan hampir chunk down, tapi Funi akan ke belakang kerana dia nampak Arya Grande di bahagian situ. Walau bagaimanapun Cincau dengan lebih dominan ya di bahagian bottom lane di sini, di mana Sci-Fi terpaksa backline, tapi di perlawanan pertama Yan hampir jatuh ke situ, tapi Sky perlu back off, terlalu agresif dan nasib baik Cheesecake ada di sana untuk back her up. Walau bagaimanapun Earl perlu melarikan diri. Arya Grande macam biasa suka sangat counter jungle. Ya, Little Wonder telah berjaya untuk diambil bagi dia sosial tersebut. Alamak, tolak dia Arya Grande ke belakang. Tapi Arya Grande mengambil damage yang banyak. Funi di situ terpaksa beli ke hadapan. Hampir dijatuhkan oleh Funi, perlu melarikan diri. Satu lagi hit macam mana, tapi Blink dikeluarkan dan itu dia first blood kepada Arya Grande. Terjatuh kepada Funi. Ya, buff telah pun diambil untuk Cheesecake. Terpaksa pun mengundurkan diri kerana adanya Earl cuba untuk berikan saingan terhadap buff tersebut. Sedikit kelewatan untuk pasukan GPS, namun masih lagi peluang untuk pasukan Malaysia. Mereka cuba untuk melakukan satu rotasi yang lebih agresif. Perlu berhati-hati untuk pasukan Kara. Sekiranya Kara tertangkap, ini sangat-sangat membahayakan. Ya, betul tu. Arya Grande mahu melakukan apa yang dilakukan di awal game tadi, iaitu untuk mengambil alih jungle bahagian GPX, tapi GPX just terlalu agresif dan mereka sangat-sangat tahu yang Arya Grande akan berbawa gitu. Walau bagaimanapun nampak GPX akan ke hadapan dan Arya Grande akan ke depan. Sky melakukan damage agak tinggi ke arah Arya Grande, terpaksa ke belakang. Sky akan kembali and withdraw, and nampaknya mereka cuba untuk prep untuk Turtle sekarang ni. Ya, pancingan kepada Turtle telah pun dimulakan. Turtle akan dimulakan untuk pasukan GPS. Namun begitu GPX perlu berhati-hati kerana Uranus telah pun menyedari sayangnya tiada bantuan. Kalau ada mungkin akan memberikan sedikit competition, tapi tidak mengapa kerana buff bakal dicuri. Akan mengambil dekat damage ke situ. Cheesecake perlu melarikan diri. Dan sekarang ni RR akan ke hadapan untuk backup. Fumi cuba untuk menjatuhkan Cheesecake. Cheesecake ke hadapan, tapi nampaknya dijatuhkan. Tapi Fumi akan dibalas semula. Tapi Bani Lofa sekarang seorang-seorang di situ melawan 1 lawan 2. Tapi Yan akan mendapatkan Sky. Earl perlu melarikan diri sekarang ni. Arya Grande dengan agresif akan ke hadapan. Dan nampaknya sekarang stun Cincau. Arya Grande mahu mengejarnya, tapi Earl ada di tepi. Fumi ada di tepi. Arya Grande kata tak apa, saya kena ke belakang dulu. Tak mahu untuk risk this. Ya, hujan api daripada Yi Sun-shin meletakkan lokasi pasukan GPX dan inilah peluang untuk mereka mendapatkan buff terlebih dahulu. Arya melakukan satu rotasi, memberikan vision kepada pasukannya, tapi kena ingat senyap-senyap Earl bersama Funi menunggu. Alamak, Sanguine Claw terkena sedikit reposition bagi Arya Beatrice terlalu agresif situ. Funi berada di tepi. Damage yang banyak Arya Grande
just terlalu banyak sangat makan damage sampai tak boleh buat apa. Tapi sekarang Cheesecake memerlukan pertolongan. Cheesecake hampir jatuh ke Earl, belum mengejar dari belakang, tapi damage keluarkan oleh terbanyak terpaksa blink ke hadapan dan nampaknya dia punya teammates betul-betul lawa sangat rotasi mereka. Dia punya team fight tu memang kita tahu GPX kalau Sol ketangkap semua turun, RR pun sama saja. Walau bagaimanapun di bahagian atas, Bani Lofa mengambil damage tinggi 2 lawan 1. Bani Lofa perlu melarikan diri. Cheesecake di bahagian tepi tapi Funi damage yang tinggi awal dan Sky akan ke hadapan dan Sky akan menjatuhkan Bani Lofa 2-4 sekarang ini. Raging Sunstar tepat pada waktunya dan paling cantik Lilia. Ini Black Shoe memberikan satu komposisi yang di mana pasukan Kara terpaksa mengundurkan diri mereka. Satu sengat yang sangat berbahaya. Sebab agresif betul. Earl akan ke belakang. Cheesecake akan dijatuhkan oleh Earl. Macam tu saja kita macam pas bola sepak ya. Alamak, ini sedikit bahaya untuk pasukan Kara. Di mana GPS memberikan fokus untuk mencuri buff itu. Mereka tahu Ye Sushi tidak boleh diberikan peluang untuk mendapatkan jungle. Tidak langsung disedari oleh pasukan Kara dan membiarkan saja buff itu diambil. Bottom lane 3 lawan 1. Fede Asad telah pun mengenal. Datang juga dengan Circling Eagle. Tidak mampu untuk menjatuhkan kereta terselamat dengan turret tersebut. Datang mengejar Sci-Fi mengambil damage tinggi situ tapi tak cukup untuk dikejar bawah turret. Walau bagaimanapun Yan akan mendapatkan sisi kepada Earl ya, tapi tidak mahu ke hadapan Ariana Grande. Perlu melarikan diri. Earl dan Funi bahagian sana terpaksa dash ke hadapan dan melarikan diri. The jungle dominance dari side GPX memang betul-betul melampau di mana walaupun Kara cuba untuk mendapatkan balik dominance itu tidak mampu kerana GPX just terlalu kuat dalam dari segi positioning mereka. Ya, daripada buff mereka cuba untuk lakukan buff di top bottom lane dan di bottom lane sekarang ini clearkan wave minion saja untuk kedua pasukan. Mereka tahu sedikit berbahaya untuk pasukan Kara. Kara 2-5 dalam masa minit yang ke-5 sahaja. Ini asalkan yang sangat tinggi untuk pasukan Kara. Untuk saya kan, bagi saya Kara mereka ada peluang sebenarnya. Cuma berkali-kali jungler mereka telah pun tertangkap Blafel. Apakah patut pasukan Kara melakukan? Screen phone and it's the loading screen. So yeah, nampak gayanya again ada technical problem dekat sini. Like kalau you're not even in the game then what can you really do, you know? Betul tu. Nampaknya memang ada problem sikit dari segi internet dari bahagian sini. Walau bagaimana nasib baik dikenali awal ya. Jikalau dah habis gitu tak boleh nak buat apa-apa dah. Tapi jom kita cerita sikit pasal composition mereka. Dari segi geng kapak. Macam kalau kita tengok tadi match ni di mana Ariana Grande very dominant dari segi masuk jungle. Macam mana geng kapak mampu untuk menghentikan that rampage? So macam mana kita dah discuss awal-awal, memang geng kapak diorang punya focus is the jungle. And honestly, macam mana you nak dapat that kind of aggression is you kena menang you punya lane. So let's look at the draft. Dekat pada bahagian I pernah cerita Lilia is very good dekat mid, Khalid very dominant in the EXP lane, and Beatrix again kita dah cerita is very broken dekat pada bahagian gold. But the thing is the silver lining dekat sini adalah untuk pasukan Kara, they have a lot of heroes yang memang scaling into the late game. Kita dah tahu Sicilian, actually Farsa juga can burst anyone very fast, and dorang punya jungler is Yisun Shin, which is technically still a marksman. So bila dah masuk later stages in the game, bila dah everyone full item, dorang punya damage ceiling jauh lebih tinggi when it compares to GPX. So for now Kara, macam mana kita dah discuss, dorang kena slowkan the game. Bila dah even Steven dah 20 minit, 25 minit, then it's about mechanics. Kalau Kara boleh dapat a good position, dorang still boleh menang. Okay, Fira? Saya setuju sebenarnya yang dikatakan oleh Lafayette, terutamanya pasukan Kara mereka adanya skill sebenarnya. Tapi mungkin disebabkan asalkan daripada pasukan GPL agak sukar untuk mereka melakukan perkara tersebut. Terutamanya dengan adanya Raging Sensor daripada Khalid itu, mereka masuk ke back lane, tak nak bagi peluang untuk pasukan Kara melepaskan diri ataupun mengundurkan diri dengan recall, dan disebabkan itulah agak sukar untuk melakukan satu rotasi yang lebih lengkap bagi pasukan mereka. Namun sekiranya pasukan Kara sempat untuk masuk ke minit yang ke-15, minit yang ke-10, makin lama Farsa makin sakit. Yesusin juga ada peluang bersama dengan Sicilian itu. Dan daripada segi tankiness, Johead tidak mampu sangat untuk berlawan dengan 2 burst damage.
Ya, itu nampaknya kita dah bersedia untuk masuk kembali ke dalam game. Mampukah Clara berlaku apa-apa walaupun bagaimanapun Cheesecake akan dijatuhkan. Ariana Grande akan agresif akan ke hadapan, tapi masalahnya 2 lawan 4 sekarang ni. Sci-Fi di bahagian bawah dan sekarang ni Ariana Grande terpaksa blink ke hadapan. Sky telah distarkan tapi ke belakang Yan akan dijatuhkan kepada daripada Fumi dan sekarang ni GPS kata tak apa, dah cukup kita dapat 2, kita dah kena gerak ke belakang. Inilah 2 ke 7 sekarang ini. 3K gold lead ke bahagian GPX. Ya, raging salto yang tepat daripada Khalid itu berkali-kali. Alamak, ejector dekat belakang. Ya, betul tu nampaknya Barilofa akan agresif dari belakang. Grande mendapatkan Sky dan nampaknya sekarang Barilofa akan ke hadapan Earl, terpaksa blink ke hadapan Funi. Cuba untuk melakukan damage ke arah Grande, tapi sekarang tepi Chin Chow macam tu saja akan menolong Funi mendapatkan burst yang agak besar di situ. Ya, lihat saja Mountain Shocker dibuka daripada Cheesecake, tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Inilah bagusnya ada Khalid dengan ajanya Sandguard tu kan naik balik nyawanya. Dia bukan saja ada defensive mode, dia juga ada damage yang sangat tinggi. Jadi Khalid dia punya substitute seorang diri berlawan dengan seorang Uranus, dan Khalid sebenarnya dia tak nak lawan dengan Uranus tu, dia biarkan saja Uranus dan dia membantu ahli pasukannya mencari kill. Itemization sekarang ini adanya Cloud of Destiny untuk Farsa tersebut untuk memberikan damage. Cecilion sudah ada Enchanted Talisman untuk mendapatkan regeneration kepada dirinya. Lihat saja daripada segi Khalid, dia dah ada Hunter Strike, dah cukup untuk membantu ahli pasukannya mengenakan damage. Turtle kali ini akan dimulakan. Ini adalah turtle yang ketiga. Betul, damage dikenakan pada turtle itu ya, nampaknya tiada cabaran akan diberikan dari bahagian Kara kepada ini, dan Sky akan mendapatkan turtle itu. Walau bagaimanapun fokus di bahagian tengah, Yan akan dijatuhkan. Tak wajar untuk dia tunggu di situ sorang-sorang, tapi dia mahu menghentikan kemarahan tim GPX. Walau bagaimanapun ni Ariana Grande masih lagi agresif di posisi, tapi kena bahaya kerana dia seorang diri di situ. Pusing-pusing, tapi tim dia lain tidak mampu untuk menolong dan Ariana Grande akan dijatuhkan sebegitu sahaja. Tapi kita tengok di mana Uranus sekarang ya, dia untuk marah ke hadapan nak cuba untuk menghentikan semua creeps ke hadapan untuk memberikan dia lebih XP dan juga untuk memberikan creeps dia untuk push ke hadapan. Walau bagaimanapun di bahagian tengah turret kedua akan dijatuhkan di sini dan RR perlu lakukan satu untuk menghentikan kemarahan. Turret telah pun ditumpaskan, itulah turret yang kedua untuk pasukan GPX Malaysia. Dengan adanya Uranus itu, mereka berjaya mendapatkan turret yang pertama. Itulah kekuatan Uranus, memberikan fokus untuk lakukan split pushing. Tapi Katlin sekarang dibalas semula oleh pasukan GPS. Mountain Shocker memberikan kuasa untuk melihat kawasan lokasi radar pasukan GPS. Tapi lihat di buff bawakan itu ejector yang sangat tepat dalam mangsa keadaan. Telah pun dimenumpaskan Yesushin tersebut. Tembakan berjalan daripada Beatrice terpaksa dimundurkan diri dan buff berjaya dicuri untuk pasukan GPX. Ya, betul tu. Ada satu, it's a very big win for them. Tapi bagaimanapun Sky akan dijumpai dalam bush itu, dan lagi satu turret ke arah GPX sekarang ini. Nampaknya not so great for GPX, tapi kita nampak ni tadi di IDNS. Mampukah mereka untuk mengubah arus sekarang ini? Walau bagaimanapun Ariana Grande seseorang sini, tapi Sci-Fi ada untuk backup team dia. Funi hampir dijumpai di situ, tapi masalahnya sekarang Funi punya damage sangatlah tinggi, tapi Yan ada di sana untuk menolong. Walaupun 3 lawan 1 di situ, tapi Chin Chow akan dapat dijumpai oleh Yan. Hampir jatuh, tapi nampaknya dia akan dijumpai. Chin Chow akan dipulang balik ke bahagian base dan Lord telah dibangunkan. Ya, Circling Eagle yang sangat cantik dan tadi membantu ahli pasukannya. Nasib baik Beatrice sempat ditumpaskan dengan adanya Farsa. Mangsa telah pun jadi shadow kill. Jatuhkan hampir. Itu dia Ariana Grande dijatuhkan, tapi walau bagaimanapun Cheesecake ni Barilofa tidak mampu untuk menjawab ya. Reaction tadi tu Earl tu just so annoying. Dia jumpa satu campak belakang dan dia terus ada follow up dari Fumi ataupun dari teammate dia lain-lain. Ya, disebabkan itulah kekuatan yang ada pada Jawhead tersebut, dan Jawhead sebenarnya berpeluang dengan sangat baik kerana bukan mudah untuk pasukan Kara melepaskan dirinya. Turret telah pun ditumpaskan di tolak. Turret yang keempat, namun kita bottom lane Uranus hampir saja dibuli. Nasib baik dia ada consecration, nyawanya kembali penuh kembali, dan inilah peluang untuk lot pertama akan diambil oleh pasukan GPS.
akan dibentikan. Lihat tembakan kepada Matilda tapi sekali Eagle terkena pada asal dekat belakang. Terlalu agresif sebenarnya. Cincau akan mengambil damage kat situ. Tapi Bunny Lofa akan cuba lagi untuk mencuri. Mampukah dia? Dia akan cuba mendapatkan kill juga tapi tidak mampu. Dan Sky akan mendapatkannya. Dan nampaknya Bunny Lofa akan dijatuhkan. Fumi hampir jatuh. Sci-Fi with damage just not enough untuk buat apa-apa impact lagi. Sayangnya disebabkan adanya sanggat untuk naikkan kembali nyawa kali pedagang pasir itu. Dia bermain pasir saja dah cukup untuk naikkan nyawa semula. Dan inilah peluang untuk pakai GPX kerana adanya lot yang pertama di top lane. Tetapi adanya Susin, ada Frasa, ada juga dengan Cecilion. Mereka mudah saja untuk menjatuhkan lot pertama ini kerana ini bukanlah Luminous lot. Jadi lot yang sangat mudah untuk tekan. Wings by Wings terpaksa pakai untuk Yan mengundurkan diri. Mereka kemungkinan besar akan melepaskan saja milik tu. Feather Airstrike cuba untuk membantu, tidak cukup untuk menjatuhkan sesiapa. Satu Ionic Edge cuba dibuka daripada Uranus itu. Inilah peluang pasukan GPX. Lot telah pun tiba. Ya betul tu sekarang ni. Lot sekarang bergetuk pintu tapi RR tak mampu untuk menghentikannya. Damage akan dikeluarkan sangat tinggi. Nampaknya Ariana Grande akan jadi mangsa yang pertama. Tidak mampu untuk menjawab itu. Walau bagaimanapun Cheesecake akan ke bahagian tengah. Dia ambil damage yang sangat tinggi dari Fubi sebenarnya. Dan nampak tu betapa tingginya poke potential damage yang dikeluarkan dari tim GPX sekarang ni. Nak tak nak RR perlu memanjangkan game ni. Tapi nak macam mana? Because sekarang ni kemarahan GPX sangat-sangat dominant. Sayang sekali bukan mudah untuk pasukan Malaysia. Rakyat Malaysia yang sedang menonton, berikan sokongan anda, berikan semangat anda untuk pasukan Malaysia mempertahankan diri mereka kerana mereka tidak berputus asa lagi. Dengan agresif akan ke hadapan, cuba untuk menjatuhkan Funi. Funi punya poke tu just sangat tinggi sangat. Ariana Grande dari tepi. Masalahnya sekarang Ariana Grande cuba untuk melakukan initiation tapi teammate dia tidak mampu ke hadapan untuk follow up kerana banyak sangat damage yang dikeluarkan oleh tim dia. Dan kalau kita lihatkan di match ni di mana Ariana Grande mampu untuk survive semua all tu, kali ni Ariana Grande just gets deleted macam tu sahaja. Betul. Lihat ada itemization. Blade of Respect telah pun ada untuk Beatrix tersebut dan Hayabusa bersama Khalid. Mereka dah ada Hunter Strike, dah ada damage yang sangat besar untuk kedua-dua pasukan. Alas battle telah pun dibeli untuk Hayabusa. Walau bagaimanapun dekat belakang Ijata telah pun terkena hentaman yang tepat terkena. Mereka menggunakan Feather Airstrike, tidak cukup. Double kill kepada Beatrix tersebut. Uranus mangsa setelah triple kill dan sayang sekali Funi menjadi mendapatkan kill dan wipe out cuba dicari. Tapi walau bagaimanapun itulah dia. Cincau dengan emote yang telah dikeluarkan sangatlah confident. Walau bagaimanapun nampaknya bottom lane turret ni akan dijatuhkan. Ini akan jadi terbuka. Pintu yang telah dijatuhkan macam tu saja. Fumi sangat-sangat confident untuk berada di dalam base itu seorang-seorang tanpa backup. Sebab dia tahu yang dia punya damage tu sangat tinggi. Dia mampu untuk deletekan mana-mana hero dengan tiada masalah. Sekarang ni fokus akan diturunkan kepada mid lane. Dan nampaknya sekarang telah jatuhkan. Team fight sekali lagi mahu dilakukan oleh tim RR tapi dia tidak mahu terlalu agresif kerana tidak mahu dijatuhkan. Mereka nak tak nak kena survive untuk make sure yang base tu tidak jatuhkan untuk protect crystal itu. Tapi Tash kena perasan, ini adalah peluang untuk mendapatkan lot yang kedua kerana pasukan Karam mereka terpaksa bergerak di dalam base mereka sahaja kerana mereka tidak ada langsung pintu, tidak ada tingkap yang tertutup, semua terbuka dan peluang GPX mendapatkan lot yang pertama serta buff ini tidak akan diberikan kepada Yesushin. Lot berjaya diambil bersama dengan buff ini. Tunggu saja Hayabusa dipanggil. Adakah Hayabusa akan datang? Mereka macam saya lihat Fanny kata tak apalah, saya ambil buff lambat sangat. Saya securekan buff ini untuk diri saya. Yesushin akan mendapatkan orange buff di bottom lane. Bapak yang disayangi, yang dicintai. Lot yang kedua, Luminous Lot berada di mid lane bakal membantu pasukan GPS. Pasukan Kara mereka ada potensi untuk menyelamatkan diri. Tidak boleh terlalu agresif. Masuk balik, kembalilah ke rumah anda, jagalah rumah anda. Orang yang agresif akan masuk ke belakang backline mencarinya Bunny Lofa. Tapi sekarang Sky akan cuba mengejar tapi nampaknya damage Ariana Grande. Kenapa kamu dekat situ? Akan menjadi mangsa yang pertama. Hampir dijatuhkan tapi perlu melarikan diri. Tapi dari tepi sekarang ni semua member GPX dia punya agresifnya akan pergi ke arah Crystal. Tapi sekarang ni damage dikeluarkan. Fumi hampir dijatuhkan dan nampaknya Bunny Lofa perlu mengundurkan diri. Fumi di bahagian hadapan tapi Ariana Grande akan dijatuhkan. Nampaknya sekarang Bunny Lofa perlu ke hadapan diri tapi mengambil damage yang sangat tinggi. Cuma untuk melarikan diri. Cincau agresif betul akan menjatuhkan Bunny Lofa. Tapi sekarang ini
nampaknya Crystal akan menjadi mangsa yang ketiga. Dengan begitu mudah GPX akan menghabiskan match ini begitu sahaja. Dan nampaknya dia punya strat untuk memanjangkan game ini tidak mampu dilakukan oleh Kim Kara. Apakah pandangan Lafel? Well,